Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi pada follower saya yang sedang menonton hari ini. Moga pagi ini pagi yang ceria sebab kita dah nak dekat raya. Minggu ni kita dah start raya, insya-Allah 24 hari bulan. Hari ni 19, 24. Dalam 4 hari lagi kita puasa. Hari ni hari kelima. Ada 4 hari lagi kita berpuasa. Lepas tu kita raya raya yang lain dari yang lain. Okey. Saya hari ni saya nak jawab ada soalan dari Puan Normah. Soalan Puan Normah ni, Puan Normah berumur 61 tahun dari Seri Kembangan. Mas Nama Marzuki. Waalaikumsalam. Okey, kepada yang menonton, anda boleh drop komen supaya saya kenal anda, siapa yang selalu tonton saya. Mas Nama Marzuki, ada top fan kat situ. Top fan batch. Apa lagi? Puan Halimah Jamal. Waalaikumsalam. Okey. Kita teruskan . Okay, hari ni saya nak jawab satu soalan je sebab soalan ni agak jawapan dia agak panjang. Jawapan agak panjang dan saya perlukan masa yang lebih lah untuk jawab soalan ni. Siapa lagi? Zaliha Nur. Selamat pagi. Pagi tadi saya sempat record matahari terbit. Ni kali pertama saya record matahari terbit dekat area rumah saya. Sebab saya tak tahu angle mana matahari terbit. Rupanya ni je, pacak kat sini je. Very interesting . Jadi kalau pagi-pagi tu tak buat apa, kalau rasa letih tu mungkin boleh ambil nap sikit. Tapi kalau sebaik-baiknya jangan tidur terus. Jadi kalau nak tidur pun, saya pun kalau agak penat sangat dalam pukul 10, pukul 11 ni, ataupun nak sebelum Zuhur tu, kita tidur sekejap. Kalau ngantuk sangat lah. Biasanya pagi-pagi ni the best time untuk baca buku, buat kerja menaip. Tadi saya dah siap kerja menaip saya. Dah settle dah. Hari ni dah boleh buat kerja lain pula. Okey, soalan daripada Puan Norma dari Seri Kembangan. Dia tanya berkaitan dengan apa kaitan seafood dan sinus. Apa kaitan makanan laut ni dengan resedung? Ada kaitan, banyak kaitan. Dia bukan saja seafood. Kalau resedung ni, dia bukan saja seafood. Dia ada banyak makanan-makanan lain yang boleh tambahkan lagi dia punya keradangan, inflammation resedung tu tadi . Hai Dr. Hiroko. Today new look. Rambut pun dah panjang dah. Tak sempat nak potong. Puan Junaidah Hasan. Hai. Waalaikumsalam. Puan Salamia. Waalaikumsalam. Nurahim Syarif. Radiah Kasim. Okey, waalaikumsalam. Selamat pagi. Okey. Okey, hari ni kita belajar berkaitan dengan resedung, sinus . Saya pun ada buat ada beberapa bacaan. Saya ada baca artikel, kita rujuk jurnal-jurnal yang berkaitan, artikel yang berkaitan dengan sinus. Okey, kalau untuk sinus ni, sinus ataupun resedung, kalau di hospital kita rujuk pakar ENT. ENT, ear, nose and throat. Okey. Resedung ataupun nama penyakit resedung ni kita panggil sinusitis. Sinusitis, sinus. Okey. Pakar ENT kata sebab ada orang bila resedung dia buat
dia guna lilin kan. Ada satu lilin, bakar lilin tu, lepas tu asap dia buat dekat muka. Lepas tu keluar putih-putih. Saya tak pasti sama ada putih-putih tu keluar dari rongga muka kita ataupun putih-putih tu datang daripada hasil pembakaran lilin tersebut. Itu nak kena kenal pasti sebab saya pun tak pernah buat dan saya tak pernah buat lagi. Sebab ada yang kata bila kita buat asap kat muka tu akan keluar ulat. Tapi kalau rujuk pakar ENT, kalau setakat ni belum pernah keluar lagi tengok resedung. Kalau ikut perubatan moden kan, doktor pakar ENT kata, saya rujuk Dr. Malina. Dr. Malina ni adalah seorang pakar ENT, ENT specialist. Dia kata setakat ni dia tak pernah tengok lagi pesakit resedung yang keluar ulat pada muka. Kalau ada keluar ulat pada pesakit resedung, biasanya pesakit tu bukan saja resedung, dia ada kanser hidung. Biasanya kalau ada kanser hidung, boleh jadi keluar ulat-ulat. Jadi benda tu kalau dari segi perubatan moden tak valid sebenarnya. Kalau fikir logik pun agak kronik. Kalau sampai keluar ulat, maknanya benda tu dah sangat kronik lah. Sangat kronik. Kalau keluar okey lah, tak apalah. Tapi kalau ikut perubatan moden, benda tu tak berlaku. Kalau berlaku keluar ulat, so maksudnya dia bukan saja ada sinus, dia bukan saja ada resedung, dia juga ada kanser hidung. Dah berlaku inflammation yang agak kronik. Okey, kita tengok statistik dekat Malaysia. Statistik dekat Malaysia, kes sinus ni, kes resedung ni 60 ke 65%. 60 ke 65% rakyat Malaysia ada resedung. Tinggal lagi ramai di kalangan rakyat Malaysia bila ada resedung dia tak concern, dia tak aware benda tu. Dia ingat macam alahan biasa. Kena ingat resedung ataupun sinus kalau terlalu kronik boleh membawa maut. Boleh membawa maut. Nanti saya cerita macam mana rentetan dia yang boleh bawa maut tu. Jadi ramai di kalangan kita anggap resedung ni alahan biasa. Ni adalah simple allergic saja. Bukan satu penyakit. Sebenarnya resedung ni ada penyakit. Sinusitis ni adalah satu penyakit. Okey, bagaimana resedung boleh berlaku? Okey, sebenarnya resedung ni adalah bila berlaku radang ataupun inflammation pada lapisan membran. So dalam kita punya muka, kita tengok, kita belajar berkaitan muka Yang ini hidung. Laluan hidung ni kita panggil nasal cavity. Nasal cavity ni maksudnya ruang hidung, rongga hidung. Ni nasal cavity. Dekat sini, kalau lalu sini, pergi sini, ini kita panggil frontal sinus. Sini. Ini frontal. Dekat sini, ini kita panggil sinus maxilla. Jadi sinus tu biasanya berlaku dekat sini. Ni. Jadi dia berlaku radang pada lapisan membran. Sebab dalam hidung kita ni dia ada satu protection layer, kita panggil ada satu lapisan membran. Lapisan membran tu covered by mucus. Mucus tu adalah sejenis lendir-lendir halus untuk trap any dust, any particles outside. Kalau kita ada habuk, kalau ada asap, so membran mucus tersebut akan trap, akan perangkap habuk supaya habuk tu tak masuk ke paru-paru. So bila masuk paru-paru bahayalah. So sebelum nak sampai paru-paru dia ada protection. Dia ada protect. Ada bulu-bulu halus, ada membran. So itu semua salah satu defense system kita. Okey. Jadi biasanya resedung dia berlaku disebabkan infection, ada jangkitan
Jangkitan mungkin boleh jadi jangkitan kuman, bacteria infection, mungkin boleh jadi virus, mungkin boleh jadi allergic ataupun kelemahan bagi sistem imun. Dan sinus ni juga, resedung ni juga, dia adalah sejenis autoimmune disease. Autoimmune disease ni, kalau kita belajar berkaitan dengan autoimmune disease ni ada dua kategori. Satu overreactive, satu very weak, lemah ataupun terlalu kuat. Immune system tak boleh terlalu kuat, tak boleh terlalu lemah. Dia kena balance. Dia kena balance, tengok environment kita. Kalau overreactive, immune system terlalu kuat, dia akan serang tubuh badan sendiri. Yang tu yang berlakunya penyakit seperti sinus, one of the immune system, overreactive immune system. Ataupun kita boleh jadi psoriasis, eczema, apa lagi, diabetes type 1, allergic. Itu overreactive immune system, sehingga serang tubuh badan sendiri. Kita keluar rumah ada habuk sikit pun, immune system kita dah trigger, dia bertindak. So dia akan cuba untuk keluarkan habuk tu. Yang tu berlakunya bersin. Ada asap sikit, bersin. Kalau ada kita mandi kotor sikit, air kotor sikit, keluar bintik-bintik allergic kat kulit kita jadi ada biji-biji merah. Itu disebabkan overreactive immune system. Immune system terlalu kuat. Bila terlalu kuat, dia attack tubuh badan kita sendiri. Sebab dia cuba protect tubuh badan kita. Ada sikit saja dia overreactive. Overreact ni maksudnya ada benda sikit saja, bersin saja lebih. Keluar rumah tak pakai kasut je, kulit jadi infection apa. So itu terlalu, immune system terlalu kuat. So kita kena lower down balik. Kalau macam terlalu lemah ni, kita akan dapat penyakit kanser, apa lagi, H1N1, penyakit kaki tangan mulut, denggi. Itu semua immune system terlalu lemah. Kita kena kuatkan balik. So immune system ni dia tak ada istilah kuat atau lemah, dia kena modulate balik. Sebab tu kita panggil modulator. Modulatekan balik immune system. Jangan terlalu kuat, jangan terlalu lemah. Dia biasa saja. Ikut musuh apa yang nak menyerang tubuh badan. Okey. Jadi sinus ni, radang ni disebabkan sama ada jangkitan kuman, boleh jadi virus, boleh jadi kuman, boleh jadi disebabkan allergic dan masalah sistem imun lah. Jadi kita tengok simptom dia apa. Jadi bila orang kena sinus, macam mana kita nak tahu kita ada sinus atau tak? Dia basically majority ramai ada sinus. Saya pun ada sinus, tapi tak adalah terlalu kuat. Boleh kontrol. Tapi tak adalah macam allergic, makan tu gatal hidung. Gatal-gatal tu tak ada lagi lah. Sebab kadang-kadang saja dia jadi gatal hidung, sekejap sajalah. Okey. Simptom dia adalah boleh jadi hidung tersumbat. Jadi kalau kita ada masalah kerap hidung tersumbat. Hidung tersumbat terlalu kerap. Sakit, rasa sakit dekat pipi rasa sakit. Kadang-kadang boleh jadi bengkak. Kadang-kadang kita makan satu makanan ni tiba jadi merah-merah, bengkak. Lepas tu boleh jadi kita gatal kepala, gatal mata kat sekeliling mata. Lepas tu kita jadi macam sakit kepala. Tu especially pada waktu pagi. Biasanya sinus ni akan serang waktu pagi. Jadi bila waktu pagi kita ada macam simptom gatal-gatal hidung, kita macam gatal-gatal mata, kadang-kadang muka kita bengkak, kita rasa gatal-gatal, tak selesa, sakit tekak. Simptom tu adalah simptom sinus, sama ada kronik ataupun dia just mild sinus. Okey. Jadi biasanya kalau kita pergi hospital, kita rujuk doktor ataupun pakar ENT. Sejauh ada iklan, ada lori nak lalu. Lori lalu. Okey.
Biasanya kalau kita rujuk perubatan moden, kita rujuk pakar ENT, kita rujuk medical doctor, biasanya doktor akan bagi antibiotik. Antibiotik ni kalaulah sinus tu disebabkan oleh bacterial infection ataupun viral infection ataupun allergic ke apa, biasanya doktor akan bagi antibiotik untuk bunuhkan kuman, matikan kuman tersebut lah. Antibiotik ataupun dia boleh bagi antihistamin. Ada ubat, satu nama dia ubat tu antihistamin, ataupun dia boleh bagi ubat analgesic maybe. Analgesic ni untuk reduce kita punya inflammation. Kalau terlalu gatal sangat sampai bernanah, dia akan bagi analgesic supaya reduce inflammation tersebut. Jadi ubat antibiotik, antihistamin, analgesic ni selain daripada kita nak reduce dia punya inflammation, ubat tu juga boleh berperanan, function dia untuk buka kita punya ruang ostia. Ostia ni adalah satu ruang cavity pada kita punya sini. Ya. Bila berlaku sinus, biasanya dia akan kat sini, kat sini. So dia akan merebak, boleh sampai merebak ke kepala. Kalau betul-betul ada infection, sinus yang ada infection, dia boleh merebak sampai ke kepala, sampai salur darah, dia akan bawa kepada penyakit-penyakit lain. Sebab itulah sinus ni jangan dipandang remeh. Jangan ingat macam allergic biasa. Kalau setakat garu-garu, gatal-gatalnya, okeylah, boleh dikawal lagi. Tapi kalau bila dah sampai boleh jadi migraine, sampai ganggu kehidupan kita, sampai keluar jerawat non-stop, lepas tu keluar hingus non-stop, sampai mengganggu kehidupan harian kita, better rujuk hospital, better rujuk doktor, terus pergi pakar. Jangan cuba buat rawatan-rawatan tradisional yang tak certified. Ada yang certified, ada yang tak. Kita tengok pengalaman dia macam mana. Tengok pengalaman dia. Contoh kalau dia ada pusat rawatan resedung, tengoklah berapa ramai yang berjaya dirawat. Lepas tu berapa banyak tahun pengalaman dia dalam rawatan tu. Semua tu nak kena ambil kira. Tapi kalau dia terlalu kronik, nasihat saya better pergi hospital. Kalau in case kalau hospital masih tak baik juga resedung tu, dah makan ubat tak baik juga, better rujuk pakar ENT. Kalau tak baik juga, no choice lah, barulah cari alternatif yang lain. Okey. Kita tengok kalaulah terlalu kronik benda ni, antihistamine is like Piriton. Usually Singapore doctor will give. Yes, antihistamine. Bab ubat ni better tanya medical doctor ataupun pharmacist. Saya just name it, nama dia saja. Dia punya reaction apa tu saya tak berapa familiar. Okey. Kalau terlalu kronik, biasanya pakar ENT ni dia akan guna endoskop. Endoskop ni dia letak ubat di pintu ostia, di ruang pada muka kita ni, yang kita panggil sinus maxilla ni, untuk masukkan untuk buka. Dia akan masuk dekat hidung, endoskop ni dia masuk kat hidung untuk buka kita punya ruang ostia. Ruang tu tolong bukakan balik. Sebab bila berlaku sinus, biasanya ruang-ruang cavity kita ni, ostia kita ni, dia akan tersumbat. Kita panggil congested. Congested ni maksudnya overcrowd. Ruang dia tu dah tersumbat. Sebab tu kita rasa macam hidung kita tak berbau, dah tak boleh nak bau, tak function, tak well function. Lepas tu kita rasa macam asyik tersumbat saja, asyik nak bersin saja. Maksudnya dalam hidung kita ni dah banyak sumbat. Lepas tu kita kena bersihkan. Lepas tu saya kata sebelum ni, biasakan bersihkan hidung. Ambil air ni, sedut, keluarkan balik. Kalau sedut pun biasanya kita hanya bersihkan nasal cavity ni saja. Tapi it's better kalau tak buat langsung. Kalau
di pintu depan ni, nasal cavity bahagian sini, kita bersihkan, dia boleh reduce kotor-kotor yang nak pergi ke bahagian frontal sinus ni, bahagian maxilla ni. So kita boleh reduce. Pintu tu kita bersihkan. Okay. Itu biasanya pakai ENT dia akan guna endoskop, masuk dekat rongga untuk bukakan balik ruang tu. Ataupun dia, kalau agak kronik lagi, dia boleh buat minor surgery. Minor surgery ni pembedahan kecil lah. Pembedahan kecil ni biasanya dia akan masuk jarum dekat rongga maxilla ni. Dia akan masuk jarum. Ni kita panggil sinus sinus maxilla kat sini. Sinus maxilla ni biasanya kalau terlalu kronik sangat resedung tu, dia akan keluar jerawat tau. Sebab terlalu kotor. Bila jerawat tu maksudnya ada infection, ada berlaku infection, bacterial infection. Sebab itulah kalau kerap sangat jerawat terlalu banyak, dia bukan saja pemilihan skincare, dia bukan luaran, dia dalaman. Dalaman kena betulkan. Setengah orang dia hanya bergantung pada skincare saja. Tak, skincare tu hanya kat luar, sebenarnya dia kotor dalaman. Bila ada jerawat, itu tandanya darah kotor. Dalam darah, bila dah bernanah sampai bernanah tu, maknanya ada bacterial infection. Yang tu yang kita kena treat, rawatan yang betul. So minor surgery itu melibatkan dia masuk jarum dekat sinus maxilla ni, dan dia akan sembuh air untuk cuci balik. Cuci balik, dia basuh rongga. So biasanya minor surgery ni bila kita buat, cucuk jarum, bersihkan balik ni, biasanya sakit tu akan reduce serta-merta. Sakit tu akan reduce serta-merta. Ataupun kalau anda ada spray yang agak halus, boleh sembuh kat sini. Sembuh dari luar ni. Sembuh sini. Lepas tu dongak tu hembus balik. Spray lagi. Sebab ini biasakan cuci. Kalau tak biasa cuci, memang akan kotor. Sebab kita sedut hari-hari, kita sedut dust, jerebu, kotor-kotor. Kita tengok kalau kita pada tempat yang gelap, kalau kita suluh torchlight, kita suluh lampu torchlight itu, kita akan tengok pada cahaya tu dia ada habuk-habuk terbang. Setiap hari kita sedut habuk. Setiap hari. Kalau dekat kampung ni okey lagi lah, masih rasa sejuk, udara masih segar, itu pun ada lori lalu, kan. Tapi kalau dekat bandar, cuba bayangkan, kalau dekat bandar lagilah dia punya pollution tu berkali-kali ganda. Kalau dekat sekarang ni PKP ni, mungkin pollution, kadar pencemaran udara rendah, kan. Sekarang ni masih rendah, kan. Kalau ada orang snap gambar Sungai Kelang pun dah start cantik, dah start cantik. Air tu cantik lah. Kalau dulu ya Allah kotor. Saya dulu waktu belajar tahun 2003-2004, saya belajar dekat Kelang, Kolej Islam Kelang, Kolej Islam Sultan Alam Shah. Bila selalu kita pergi outing, kita akan lalu dekat jambatan flyover. Ada satu jambatan tu, Sungai Kelang. Ya Allah, kotor, terlalu kotor Sungai Kelang. Jadi pencemaran. So pencemaran udara, kita tengok kawasan. Kalau biasa dekat bandar memang kotor. So nak tak nak kita kena cuci. Hidung kita ni kena sentiasa cuci. Bayangkan kita gosok gigi setiap hari. Cuba bayangkan kita tak gosok 2 hari. Oh, tak payah 2 hari. Sehari pun kita tak lalu lagi dah. Tak lalu lagi. Mesti nak kena gosok gigi. At least 2 kali sehari. Kalau tak gosok gigi 2 hari, 3 hari pun dah mulut berbau busuk. Cuba bayangkan, hidung kita pernah cuci tak? Hidung lah nak kena bersihkan. Okey. Jadi itu salah satulah rawatan kita panggil minor surgery. Dia masuk endoskopi, ataupun dia boleh buat operation sinus endoskopi. Sinus endoskopi ni dia besarkan pintu ostia, dia besarkan ruang ostia pada kita punya muka dengan hidung ni. Tujuannya dia nak tengok
apa faktor penyebab resedung tadi? Kalau faktor tu disebabkan jangkitan kuman, jangkitan virus ke apa, kalau macam jangkitan kuman, dia akan bagi antibiotik. Kalau disebabkan berlaku congestion, ruang ni terlalu overcrowd, dia dah jadi macam ada banyak sampah-sampah, dah tersumbat banyak, so dia akan bersihkan. So endoskopi ni tujuannya untuk tahu apa faktor, apa penyebab, apa cause yang menyebabkan kita dapat sinus. Okey, kesan sinus okey, kalau sinus tu dibiarkan tak dirawat, biasanya jangkitan kuman akan berlaku. Ini yang saya nak cerita, rentetan daripada bahayanya sinus. Jangkitan kuman akan berlaku. So dalam kawasan rongga-rongga ni, bila infected dengan bakteria, ada bacterial infection, so jangkitan kuman ni dia akan menyebabkan, bila dia berjangkit, merebak, lama-lama mata boleh bernanah, kulit muka, pimples akan naik, berjerawat, bernanah. Jerawat yang nanah ni, itu adalah biasanya sinus. So jangan abaikan, itu adalah penyakit. Kalau setakat dia muncul, pimples tu muncul, lepas tu kecut, hilang, itu okey lah, sekali dua okey lah. Tapi kalau dah sampai bernanah, sampai banyak itu sinus, itu dah penyakit, lebih baik jumpa doktor. So jangkitan kuman ni boleh menyebabkan mata bernanah. Bila dia dah merebak ke sampai sini, mata bengkak, mata bernanah, dan boleh jadi buta. Paling worst, boleh jadi buta. Dan kuman ni juga boleh masuk sampai ke otak. Sebab itulah ada hidung, ENT, telinga, hidung, tekak. So bila berlaku infection, kita boleh jadi batuk, sakit tekak, mata bengkak. So dia boleh dapat efek sampai ke, bila dah masuk dalam salur darah, infection berlaku dalam salur darah, boleh sampai ke otak. Bila sampai ke otak, yang ni lah jangkitan otak. Bacterial infection pada otak. Ni kita panggil, dalam istilah medical kita panggil, tak silap saya, meningitis. Meningitis ni adalah satu jangkitan pada otak, jangkitan kuman pada otak. Ada kes bila jangkitan kuman pada otak, orang tu boleh koma tak sedar diri, dan boleh membawa maut. Saya pernah cerita sebelum ni, minggu lepas, mak kepada kawan kami, satu rombongan pergi umrah. So saya pergi seorang time tu. Kita tak ada keluarga, saya tak pergi dengan keluarga, saya pergi seorang. So saya tumpang keluarga dia. So mak dia yang meninggal. Bila tanya sebab apa? Sebab jangkitan kuman pada otak dia. Bila jangkitan kuman pada otak, orang tu boleh koma. So memang dia koma dalam 2 minggu. Jadi bila sedar pun keadaan tak berapa stabil, dapat bantuan pernafasan berterusan. So bila dia dah merebak, memang doktor akan on antibiotik yang tinggi. Tapi sekadar on antibiotik yang tinggi, kalau kuman tu, bakteria tu, infection dia merebak lagi serius, so dia akan boleh membawa maut. So berhati-hati. So sinus boleh membawa maut kalau tak dirawat dengan awal. Jangan tunggu sampai infection sangat teruk, kronik, sampai keluar jerawat, sampai keluar nanah, sampai hidung dah tak berbau langsung. Itu dah sangat kronik. Better pergi jumpa pakar ENT. Pergi jumpa doktor biasa dulu. Kalau government, pergi jumpa doktor biasa dulu. Lalas dia akan rujuk juga kepada pakar ENT. Okay. Puan Kamsia, Waalaikumsalam. Syahrul Hanif, Rohani Ismail, Alang Mazlan. Alright, okay, kita sambung lagi. Okay, jadi macam mana kita nak kawal sinus? Kita nak kawal, sebab ini melibatkan fizikal juga. Bila melibatkan fizikal, pemakanan hanya mampu kawal. Sebab bila dah teruk sini, tak ada satu makanan terus rawat. Sebab dia dah teruk kat sini, dia dah sampai tersumbat. So kita kena bersihkan secara fizikal. Dia tak boleh makan terus jadi bersih, tak boleh. So dia kena cuci.
Itu kena physical treatment, pergi hospital. Tapi kita boleh kawal. Macam mana kita nak kawal resedung tu supaya tak berlaku, so that it becomes worse. Macam mana kita tak nak bagi dia lagi teruk. Itu saja kita boleh kawal. Antaranya adalah kita elak daripada binatang-binatang yang berbulu. Contohnya kucing. Saya kat rumah saya ada bela kucing 2 ekor. Kucing bulu cantik, bulu lebat. Bila nak pegang dia, saya pegang macam biasa, saya pegang. Tapi make sure bila kita dah lepaskan tu, jangan sesekali tangan ni, jangan sesekali sentuh hidung, sentuh muka. Kalau kita tak bersih. Bila dah sentuh binatang, jangan terus sentuh muka. Sebab itulah dulu orang tak aware. Sekarang ni bila dah berlaku COVID-19, barulah orang dah mula faham. Kena pakai mask. Jangan tangan ni jangan sentiasa bila pegang-pegang ni jangan pegang muka terus. Cuci dulu dengan air, dengan sabun, kerap cuci tangan dengan sabun, lepas tu pakai hand sanitizer. Jadi bila kita pegang binatang yang berbulu ni pada bulu dia terlalu banyak satu serangga. Bakteria tu yang kita tak nampak. Kalau macam kucing saya tu, dalam 2 bulan sekali, 3 bulan sekali memang kita akan cek kutu. Terlalu banyak kutu. Kan beli ubat kutu, kita mandikan dia, kita sapu lotion dia, kasih buat satu. Sebab dia bulu dia terlalu lebat. So banyak. Bila kita mandi baru kita tengok, banyak kutu-kutu. Tak. Sebab dia dalam setiap hari kita akan lepaskan. Saya akan lepaskan. So kadang-kadang dia masuk hutan, tu baru dia balik. So kita tak tahu dia buat apa kan. Kita nak bela kat rumah, takut dia cakar, satu takut dia bulu-bulu berselerak kan. Itu tak bagus kan. Jadi bila kita pegang kucing, binatang yang berbulu ni, biasakan dah pegang, jangan terus pegang muka. Basuh guna air, guna sabun, bersih-bersih dulu, barulah nak sentuh apa pun okey. Yang kedua, bersihkan kapet. Jadi bila kita dapat sinus, kena ingat dekat rumah kita ni ada certain perabot, certain alat, certain perabot yang mana perangkap habuk. Contohnya bunga-bunga plastik, itu perangkap habuk. Dekat rumah saya, kalau dekat KL ni apa, saya paling tak suka. Saya tak berapa suka ada bunga-bunga. Kalau bunga hidup okey, dah layu kita buang. Tapi kalau bunga-bunga plastik ni memang nampak cantik, hiasan. Tapi sebenarnya kalau orang lelaki ni, dia tak, saya tak berapa suka sangat. Sebab saya rasa itu perangkap habuk, tak ada function tu. Hanya untuk cantik tapi dia perangkap habuk. Kita bersih berapa kerap? Sebulan sekali? Tak. 6 bulan sekali, kadang-kadang setahun sekali. Raya baru kita rendam, kita basuh. Itu lagi satu, kapet. Kapet ni paling perangkap habuk. Jadi kalau nak beli kapet pun, jangan beli kapet yang bulu-bulu tu. Beli kapet yang lembut, yang macam kapet tu dia lembut tapi dia tak berbulu. Macam kapet masjid tu dia tak berbulu. Jadi kalau ada pasir tu dia tak perangkap ke dalam. So kita boleh nampak, kalau kita pijak pun kita rasalah pasir tu. Supaya kita vacuum semua. So benda ni sentiasa dibersihkan. Lepas tu lagi satu, tilam, cadar, itu semua perangkap habuk. Biasakan pakai mask kalau kita pergi ke mana-mana. Kalau orang yang ada resedung, kawal guna mask. Sekarang ni penggunaan mask orang dah aware. So ini PKP ni pun, COVID ni pun salah satu hikmah yang baik. Orang dah mula sedar, orang dah mula cakna, concern pada kesihatan. Yang keempat, boleh banyakkan minum air. Banyakkan minum air suam, especially minum air. So minum air ni kuranglah membran kita bersihkan tekak, sebab dia melibatkan tekak juga. Yang kelima, kalau kita rasa gatal apa kan, elakkan garu guna kuku ni. Sebab kuku ni banyak bakteria. Saya waktu tahun pertama degree dulu, kita ada masuk makmal, kita nak kaji berkaitan dengan bakteria. Ada satu subjek tu berkaitan bakteria.
Saya ingat tahun pertama degree kita masuk makmal, ada satu subjek tu kita kena identify bakteria. Bakteria ada gram negatif, gram positif, macam mana lah. So macam mana kita nak ambil bakteria tu? Kita ambil putih kapas, cotton bud. Cotton bud ni kita ambil, kita lap dekat rambut. Kita calik saja. Calik dekat rambut. Lepas tu kita cotton bud tadi tu yang dekat kita calik dekat rambut tu, kita letak atas slide. Atas slide kaca. Lepas tu kita titiskan iodine ke? No, iodine warna purple tu. Tak ingat lah iodine ke apa. Untuk letak warna lah Ada warna purple. Tu letak cover slide, kita tengok bawah mikroskop. Tu kita lukis bentuk bakteria macam mana. Itu yang pertama. Tu kita ambil pula cotton bud, kita calik pada kita punya kulit. Calik sekali saja. Tu calik cotton bud yang dicalik pada, yang swab pada kulit ni, kita letak calik dekat slide kaca. Pun sama juga, kita letak warna color sedia tu, kita cover dengan slide, kita tengok bawah mikroskop. Tu kita ambil lagi, kita letak calik pada gigi kita. So bakteria kita ambil dekat rambut, kulit, gigi. Calik sekali saja, ambil cotton bud, calik. Lepas tu tengok bawah mikroskop banyak bakteria. Saya pun memang ada bakteria. So kulit kita ni penuh dengan bakteria. Kulit penuh dengan bakteria. So kita nak betul-betul sanitize ni tak mampu. Cuma bakteria tu kita nak betul-betul 100% tak ada bakteria, tak boleh. Tak boleh. Saya pegang handphone. Saya pegang handphone pun ni penuh dengan bakteria. Sebab tu kita kena sentiasa ni. Tinggal lagi bila ada bakteria, kita pegang muka, kita apa semua tu, bila masuk dalam tubuh badan, sebab kita ada antibody. Mana pentingnya antibody? Bila ada antibody, antibody itulah bertindak balas untuk makan bakteria. Dia phagocytosis. Dia makan, dia cerna balik bakteria tu, dia attack. Tubuh badan kita ada lah. Sebab tu kalau immune system low, kita dapat penyakit. So nak cerita kat sini, kita terlalu banyak bakteria. Kalau saya buat eksperimen dekat makmal, kalau saya punya PhD, saya buat pasal yogurt. Kita nak, first kali contoh, kita dah beli susu. Kita beli susu. Susu tu tak buka, susu masih baru. Sepatutnya kita dah boleh terus guna buat yogurt. Tapi tak boleh. Kita kena pasteurize susu tu dulu. Panaskan dulu dalam 80 degree Celsius. Kita panggil pasteurize. Pasteurize ni adalah untuk sterilize, untuk matikan bakteria. Walaupun susu tu baru, tak buka kot. Kalau kita fikir logik, takkan ada bakteria tak buka lagi pun. Tapi itu pun kena pasteurize dulu, matikan kuman dulu. Lepas tu alat-alat yang kita nak guna, contohnya kita letak susu dalam beaker, glass beaker kaca. Lepas tu tempat nak sudu nak kacau dia, petri dish ke ataupun apa-apa peralatan, kita kena autoclave dulu. Autoclave ni kita masukkan dalam satu mesin. Mesin tu dia ada warp. Lepas tu dia ada pressure dia. Dia ada pressure, so dia akan sterilize guna warp. Warp air, water vapor dengan pressure. Kita kenakan pressure. Pressure tinggi, 100 kPa tak silap. Kilo Pascal apa yang pressure dia. Nama ni mesin tu adalah autoclave. So kita autoclave kan dulu, bersihkan dulu, baru kita bawa keluar, baru kita guna dia. Sama juga kalau kita nak guna makanan, contohnya kita nak guna buah durian, saya nak guna durian Belanda, soursop, kita nak culture, kita nak masukkan dalam yogurt. Soursop tu pun saya kena autoclave kan dulu. Sterilize kan dia, matikan kuman dulu. So maknanya kita tak nak eksperimen kita tu, eksperimen saya, kita nak elakkan ada berlaku bacterial infection dari luar yang menyebabkan kita punya data yang bakal kita collect nanti tak precise, tak tepat. So bila tak tepat,
result nanti tu tak macam tak valid lah, tak cantik. So kita tak nak ada unsur-unsur dari luar. Sampai macam tu, maknanya setiap hari kita ni bergelumang dengan dosa satu hal lah. Bergelumang dengan kuman, bakteria. Terlalu banyak bakteria. Jadi sentiasa lap muka, bersihkan muka. Kalau gatal, jangan garu. Kuku ni paling banyak. Lagi satu, kuku. Ambil cotton bud, letak calik dekat kuku yang panjang. Itu banyak bakteria. Sangat banyak bakteria. Jadi muka ni kalau gatal, jangan garu. Ambil towel bersih, rendam dalam air suam, perah towel tu, lap muka, kasihkan muka bersih. Towel yang suam, warm towel, kita bersihkan muka kita. Yang keenam, elak makan seafood. Elak makan seafood. Jadi soalan, baru saya nak jawab soalan. Jadi soalannya adalah, apa kaitan seafood dengan sinus? Tadi saya cerita apa tu sinus, macam mana nak elak dia, apa yang kita boleh, perubatan moden yang boleh rawat sinus. Jadi saya nak jawab, apa kaitan seafood dengan sinus. Okey. Ada 6 jenis makanan yang boleh menyebabkan nasal congestion. Nasal ataupun throat congestion. Congestion ni crowded, overcrowding. Rongga-rongga ni dia tersumbat. So apa makanan yang menyebabkan benda ni boleh tersumbat? Antara makanan yang pertama adalah susu ataupun any dairy product. Produk-produk tenusu. Susu dan produk-produk tenusu macam keju ataupun apa-apa produk susu ni, dia boleh create more mucus. Dia boleh develop mucus formation. Pembentukan mucus, lendir-lendir dalam ruang rongga ni, dia boleh develop lagi. Sebab itulah saya ajar nak minum susu, elak minum susu waktu malam. Ambil daytime, waktu siang. Supaya waktu siang dia kurang inflammation. Susu tu kurang lah, dia develop mucus. Malam biasanya akan develop mucus. Sebab malam di mana badan kita nak rehat. Bila badan nak rehat, antibody, immune system start bekerja. Dia tolong bantu kita, rawat kita, time kita malam. Sebab malam saja tubuh badan tak banyak guna. Perut dah tak perlu nak guna, kepala pun dah tak perlu nak guna. So dia tidur. So time tu lah dia bekerja secara efisien. Rawat balik tubuh badan, tingkatkan immune system. Sebab tu lah kalau orang yang jarang biasa tidur lewat malam, immune system dia akan low. Nak tingkatkan immune system, bukan saja makanan, tidur pun membantu untuk tingkatkan immune system. Jadi susu waktu malam, kalau kita minum waktu malam, dia develop lagi mucus. Dia rangsang untuk develop mucus formation tu. So susu ataupun dairy product. Yang kedua adalah refined sugar, gula putih. So gula putih ni dia stimulate the growth of bacteria. Rangsang pertumbuhan bakteria. Bakteria yang ada, so dia akan galakkan lagi pertumbuhan bakteria. Sebab tu lah, sebab apa orang kata orang kanser tak boleh makan gula, dia lagi merebak kanser. Dia bukan merebak kanser. Kalau ikut dalam scientific journal, clinical journal, gula ni tak signifikan untuk membuatkan kanser tu lebih merebak. Dia bukan masalah makan gula putih, kanser lagi merebak. Kita makan gula putih, refined sugar kita panggil tu. Refined sugar ni dia galakkan lagi pembentukan bakteria, pertumbuhan bakteria. Jadi orang kanser, immune system dah drop. Bila ada lagi bakteria, ada lagi infection, mungkin boleh berlaku inflammation, keradangan. Immune system dia lagi drop. Sebab inilah, jadi refined sugar, kalau untuk orang yang ada mucus, ada orang yang ada masalah sinus, resdung, kurangkan gula-gula putih ni. Gula putih ni kita panggil refined sugar. Dia extract, ambil sucrose, dia buang molas, fiber dia tu dia buang. Gula tebu tu dia buang molas, dia ambil yang extract dia. Sebab tu kita panggil refined sugar. Dan refined sugar, gula putih ni juga dia tingkatkan yeast dalam tubuh badan kita. Kalau tubuh badan kita ada yeast, so dia akan tingkatkan lagi.
So efek yang tak baik lah. Yeast ni nama saintifik dia adalah Saccharomyces. Saccharomyces. Yang ketiga adalah produk yang berasaskan gluten. Ini ada orang tanya saya berkaitan gluten. Itu panjang cerita. Nanti saya akan buat topik khas untuk berkaitan dengan gluten. So gluten ni, produk yang ada gluten, macam tepung ada gluten, so dia boleh menyebabkan inflammation, radang. Kalau dah ada infection, ada radang, so dia akan develop lagi, tingkatkan lagi radang. So dia akan menyebabkan radang. Ketiga. Keempat adalah seafood ataupun ikan laut. So apa kaitan ikan dengan seafood, makanan laut? Sebab apa? Apa kaitan dia makanan laut, seafood dengan resedung, dengan sinus? Seafood ni antara makanan yang paling banyak toksik. Seafood paling banyak toksik. Sebab seafood dari laut. Semua benda-benda kotor di daratan, dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke laut. Sebab itulah laut, dicipta laut sangat masin. Laut masin. Supaya bila benda-benda kotor mengalir ke laut, kan? Benda-benda kotor toksik mengalir ke laut. Bila dia masin, dia bertindak sebagai, kita panggil apa? Buffer. Buffer ni macam mana nak cakap Dia tak nak bagi, kalau benda kotor, bila benda kotor masuk ke laut, banyaklah berlaku bakteria lah apa semua tu. Jadi bila laut tu masin, dia akan kurangkan, dia akan timbalkan balik, dia balancekan balik supaya hidupan laut boleh terus hidup. Sebab itulah laut masin. Sebab itulah ikan darat yang kita panggil fresh water dengan marine water fish kandungan toksik lagi banyak berbanding fresh water. Kalau anda tak percaya, anda rujuk Journal of Toxicology. Journal of Toxicology mengatakan ikan fresh water much better berbanding dengan marine water in terms of toxic content dalam badan dia. Jadi bila kita makan makanan laut ni banyak toksik. Banyak toksik, dia lebih. Bila toksik lebih, ni menyebabkan boleh menyebabkan keradangan, inflammation, boleh menyebabkan nasal passage, ruang nasal ni boleh bengkak. Lepas tu, dan antara ikan yang tadi seafood, antara ikan yang boleh menyebabkan nasal passage kita ni bengkak, yang boleh menyebabkan inflammation adalah ikan yang mengandungi minyak, yang fish yang high amount of oil. Kandungan minyak dalam ikan tu banyak, yang ada omega apa kan. Minyak ikan memanglah bagus, tapi pada masa yang sama dia bagus untuk kita punya blood circulation sebab dia ada EPA good for untuk jantung, blood circulation. Tapi pada masa sama dia boleh menyebabkan, kalau dia ambil secara lebih, especially ikan yang ada minyak-minyak ni, dia boleh menyebabkan inflammation. Kalau kita dah sedia ada inflammation, so dia boleh rangsangkan lagi. Sebab itulah dia kena ada dos. Kalau nak makan tu semua kena ada dos, especially yang ada yang suplemen berkaitan fish oil, kena ada dos. Jangan simply ambil dalam kuantiti yang lebih, yang banyak, walaupun dia organik. So itu jawapan kepada soalan kenapa seafood. So seafood ni dia boleh menyebabkan inflammation because of high toxic content. Yang kelima adalah red meat. Daging merah. Daging merah ni macam apa? Daging merah ni macam kambing, lembu, ini semua daging merah. Daging merah ni dia develop extra mucus formation. So lendir-lendir mucus, hingus-hingus ni dia boleh galakkan, rangsang, bertindak lebih lagi. Ini juga jawapan kepada kenapa orang kanser tak boleh makan daging merah. Bukan daging tu tak bagus, cara makan. Daging merah dia developkan lagi extra mucus. Tapi dengan syarat, ambillah dia waktu siang, jangan ambil waktu malam. So kalau kita boleh tukar cara makan, so kita boleh counter benda-benda ni. Side effect ni kita boleh kurangkan. Yang keenam adalah nuts, kacang. So kacang-kacang ni pun sama juga, dia boleh trigger lagi inflammation.
Sebab itulah orang Gaut tak boleh makan kacang. Orang Gaut tak boleh makan seafood. Orang Gaut tak boleh makan gula. Ini semua jawapan kepada makanan-makanan yang boleh menggalakkan lagi inflammation lagi becomes worse. Lagi bertambah teruk lagi inflammation. Betul ada orang kata gout ni sebenarnya bukan disebabkan seafood apa. Orang kata gout ni disebabkan kandungan purin, contohnya purin yang ada dalam makanan laut kan. Dia kata bukan, gout ni disebabkan gula. Dia kata sebenarnya dua-dua betul. Gula pun ya, purin pun ya. Seafood yang ada dalam seafood tu, purin, kandungan purin yang ada dalam seafood pun ya juga. Sebab ini semua kekacang, tengok kekacang, daging merah, seafood, gluten, sugar, gula putih, susu. Ini semua makanan-makanan yang boleh galakkan inflammation. Jika kita ada inflammation, so dia akan galakkan lagi. So kalau kita ada inflammation, kurangkan. Tapi kalau kita sihat, so makanan ni sebenarnya makanan sihat. Susu sihat. Gluten tu tak sihat lah. Refined sugar tak sihat lah. Seafood, fish, dia ada kandungan juga. Kalau macam seafood ni, dia ada iodine. Iodine perlu dalam tubuh badan juga. Nuts, kekacang bagus juga untuk kita punya otak punya brain performance. Bagus untuk dia ada minyak yang bagus untuk lower down kita punya HDL level. Red meat bagus juga untuk kuatkan tubuh badan. Tapi itu kalau kita sihat. Kalau kita tak sihat, ada inflammation, ada sinus, kurangkan. Sebab benda ni dia galak. Sebab tu dia bergantung pada tubuh badan. Dia tak ada jawapan yang tepat. Makanan ini untuk semua orang baik. Tak. Ada orang makan okey, ada orang makan tak okey. Bergantung pada tubuh badan seseorang. Wah, dah panas dah. Matahari dah pacak. Okey, itu saja daripada saya. Kat sini tengok ada Azura Rahmat. Waalaikumsalam. Airin Sigi. Nurlida. Nuraziah. Kamsiah. Syarul Hanim. Okey, terima kasih kerana menonton. Kita ada 4 hari lagi untuk buat live. Hari raya pagi tak kot kan. Kita nak solat raya, kita nak ni semua orang, kalau saya buat pun tak ada orang nak tonton. Tapi hari raya tengok, saya kalau ada masa mungkin kita buat waktu tengah hari ke petang ke, je santai-santai, bukan majlis ilmu lah, santai-santai saja. Tengok macam mana, okey. Kalau ada soalan, sekali lagi kalau ada soalan, anda boleh drop soalan tu pada caption di live ni. Ada caption, anda boleh tengok yang saya letak tu, family consultant sihat. Anda boleh drop soalan kat situ, saya akan jawab. Yang dah bertanya pun boleh tanya lagi, boleh isi form lagi, supaya saya nak ada systematic. Saya catat, so tengok benda apa yang dah jawab. Bagus juga bila tanya soalan, dia menambahkan ilmu saya. Saya akan cari jawapan benda tu. Saya akan cari pada sumber yang sahih, yang tepat. Okey. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Harap dapat share video saya ni untuk tontonan umum. Sebarkan manfaat pada orang lain. Sebar manfaat, sebar ilmu tu juga dikira sedekah di bulan Ramadan ni. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.